Selamat datang murid-murid. Untuk minggu ini kita masih lagi di bawah tajuk kesihatan diri dan reproduktif. Untuk minggu ini kita akan melihat topik persenyawaan dan kitaran haid. Anda boleh melihat halaman 74 dan juga 75 di buku teks PJPK. Proses persenyawaan ialah proses yang melibatkan sistem reproduktif manusia. Jika murid melihat, rajah yang dipaparkan itu menunjukkan bagaimana proses persenyawaan berlaku. Proses ini berlaku apabila ovum yang telah matang dilepaskan daripada ovari dan menuju ke tiub falopio. Dan seperti yang anda lihat, di tiub falopio akan berlaku persenyawaan di antara sperma dan juga ovum. Kemudian, ia akan menuju ke uterus di mana sel yang terbentuk ini akan membesar menjadi zigot. Dan di sini, zigot akan membesar dan menjadi fetus. Dan fetus yang telah cukup matang dan sifatnya akan dilahirkan menjadi seorang bayi. Mari kita lihat proses pembesaran janin dengan lebih baik. Jika anda masih lagi ingat, proses persenyawaan berlaku apabila ada percantuman di antara sperma dan juga ovum. Apabila sperma dan ovum bercantum, ia akan menghasilkan satu sel. Kemudian sel ini akan berganda menjadi 2, 4 dan 8. Kemudian sel ini akan membentuk menjadi zigot. Daripada zigot, ia akan membesar menjadi embrio. Dan daripada embrio, ia akan membesar menjadi fetus. Dalam rajah, fetus ialah fasa di bahagian yang berwarna pink. Pada tahap ini, fetus itu sebenarnya adalah gumpalan darah yang telah membentuk dan mula membentuk sifat-sifat seorang manusia. Jadi, fetus akan terus membesar dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Jadi, ini ialah proses bagaimana sel yang terbentuk daripada persenyawaan sperma dan juga ovum membentuk sehinggalah ia menjadi seorang bayi. Sekarang mari kita lihat apakah itu kitaran haid. Untuk tajuk ini, murid-murid boleh melihat halaman 77 dan juga 76. Pertama sekali, apakah itu haid? Haid dikenali juga sebagai menstruasi. Proses haid ini ialah proses yang khusus untuk kaum perempuan. Jadi, bagaimanakah proses haid ini berlaku? Okey, haid berlaku apabila ovum yang telah matang dilepaskan daripada ovari dan ia akan menuju ke tiub falopio. Jika anda masih ingat, di tiub falopio ialah tempat di mana proses persenyawaan di antara ovum dan juga sperma berlaku. Namun, sekiranya tiada proses persenyawaan, ovum ini akan terus bergerak ke uterus. Darah haid itu sebenarnya ialah lapisan dinding uterus yang telah menebal dan runtuh. Seperti yang sedia maklum, haid itu berlaku sebulan sekali. Kitaran haid ialah tempoh berlakunya hari yang pertama hingga haid yang seterusnya. Tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza. Namun, secara purata, tempoh kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Jadi, mari kita lihat dengan jelas apakah yang berlaku dalam tempoh itu. Di sini, rajah menunjukkan kitaran haid dalam tempoh 28 hari. Jika anda dapat lihat, pada hari pertama, itu ialah hari pertama kedatangan haid. Dan fasa kedatangan haid ini merujuk kepada waktu di mana darah akan keluar. Bagi kebanyakan perempuan, darah akan keluar sehinggalah hari yang ke-7. Fasa pembaikan menunjukkan tempoh di mana darah akan mula berhenti. Dan jika anda lihat, ada fasa subur. Fasa subur ini berlaku pada hari yang ke-14 selepas hari pertama kedatangan haid. Dalam tempoh ini, wanita adalah di tahap yang subur. Ini bermaksud sekiranya ada persenyawaan di antara ovum dan juga sperma, kebarangkalian untuk wanita mengandung adalah tinggi. Jadi, ini adalah untuk perempuan yang telah berkahwin. Selepas itu, anda akan memasuki fasa prahaid. Fasa prahaid ini merujuk kepada proses di mana uterus akan mula menebal
dan ia akan runtuh. Apabila ia runtuh, maka kitaran haid akan berlaku sekali lagi. Jadi sini saya tunjukkan bagaimana kiraan kitaran haid. Okey, sekiranya haid anda datang pada 3 hari bulan, jadi 3 hari bulan itu sebenarnya ialah hari pertama anda datang haid. Jadi untuk mengira kitaran haid yang seterusnya, anda perlu mengira daripada 3 hari bulan sehinggalah ke hari yang ke-28. Jadi hari yang ke-28 itu ialah 30 hari bulan Januari. Jadi 30 hari bulan itu ialah sebenarnya kitaran haid yang seterusnya akan bermula. Jadi pada 30 hari bulan itu ialah tarikh kitaran haid yang baru. Jadi bagaimana pula anda ingin mengetahui kitaran haid pada bulan seterusnya? Ini senang sahaja. Anda perlu mengira daripada 30 hari bulan, anda kena kira 28 hari. Jadi hari yang ke-28 itu ialah pada 26 hari bulan 2. Jadi apakah kepentingan mengira kitaran haid? Okey, dengan mengetahui kiraan kitaran haid, kita dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat ataupun terlalu lambat dari kebiasaan. Kita juga dapat mengesan sekiranya tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari ataupun haid tidak berlaku langsung. Jadi sekiranya timbul mana-mana masalah yang dipaparkan, anda boleh merujuk dengan doktor. Jadi untuk mereka yang telah berkahwin, dengan mengetahui kitaran haid, anda dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Jadi inilah sebab kenapa kiraan kitaran haid itu penting. Walaupun anda seorang lelaki, tapi ilmu ini sangat berguna kerana anda juga mempunyai kakak, adik perempuan ataupun apabila anda sudah beristeri nanti, sekiranya mereka mengalami masalah haid, anda dapat menolong untuk memberikan solusi ataupun jalan penyelesaian yang berguna. Jadi ini saja untuk minggu ini. Kita jumpa minggu depan. Bye.